wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ni siapa tahu maksud dia apa? Solatku, matiku, yang tu lah. Yang tu. Tengok kat movie. Movie ada. Oh, movie apa tu? Ada. Ni cerita Wawan Semput. Oh. Okey. Oh, menarik ada dalam movie. Okey. So simple lah tu antara asbabnya lain jelas kita ada sebut kan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya aku solatku, ibadahku, hidupku, matiku tak lain hanyalah kerana Allah, Tuhan semesta alam. Okey. So jelas ada 3 lah dalam bagi tadi kan. Dan banyak lagi yang nanya. Tapi cukuplah setakat tu kan. Untuk kita faham. Okey. So seterusnya apa yang kita faham untuk hari ini lagi. Dalam ibadat Islam ni, kita kena faham dia ada 2 benda. 2 benda iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ada ibadah khusus dan ibadah umum. Okey, ibadah pertama sekali kita kepada ibadah khusus lah. Ibadah khusus ni agak siapa tahu? Boleh teka tak ibadah khusus ni macam mana? Syarul tak tahu Solat. Apa ni? Solat, puasa, zakat. Okey. Okey. Jawapan solat. Okey, betul lah tu. Antara Ana boleh bagi contoh benda-benda yang benda tu dah ditetapkan Benda yang wajib. wajib. Macam mana? Ibadah khusus tu macam perintah yang wajib buat. Macam solat, puasa, zakat, haji. Rukun Islam. Rukun Islam. Contohnya rukun Islam senang kan. Solat, solat, puasa, ibadah haji. Okey. Tu simple lah. Tu yang ibadah khusus. Lepas tu ibadah umum. Ibadah umum ibadah umum ni tahu tak macam mana? Ada siapa boleh bagi jawapan? Makan. Makan. Ya, jawapan yang tepat. Dia macam yang fardu kifayah. Ya, macam kita solat jenazah, kita mandikan jenazah macam tu kira umum. Yang tu nak katanya khusus. Okey. Baik. Betul lah tu. Dia benda yang tu macam solat jenazah tu ada tetapkan kan. Tapi contoh ibadah umum ni dia benda-benda yang contoh sekarang ni usrah kan. Tengok banyak contoh kat tepi tu, sedekah, apa lagi? Zikir tu rasanya khusus kan. Tapi benda-benda yang macam benda simple. Contohnya kita bawa kereta. Kita bawa kereta ke, tapi sekarang COVID kan tak boleh bawa kereta kan. Kita duduk atas meja ni kan, dengar-dengar ni kan. Kira antara contohnya itulah ibadah khusus. Asalkan tadi niat ni macam mana? Niatnya kerana Allah SWT. Simple je. Itulah yang kita faham. So bila faham tadi, dia bendanya ibadah ni sebenarnya benda yang simple je. Katanya kita faham lah kan. Sebenarnya setiap apa yang kita buat ni, apa yang kita buat dekat hidup ni, setiap perkara kita boleh jadi benda tu setiap ibadah. Asalkan niatnya adalah kerana Allah. Dan yang penting sekali lah, benda ibadah khusus ni, ibadah umum ni, yang pentingnya niat kerana Allah, satu. Dan satu lagi, dia tak melanggar pada syariat lah. Contoh mudah lah. Kalau kita niat kerana Allah, tapi kita pergi, kita niat musafir lah. Kita niat musafir kerana Allah kononnya. Tapi kita niat kita ni, kita nak pergi waktu depan tu, kita nak pergi senang kita pergi clubbing lah. Adakah itu dikira sebagai ibadah umum? Boleh kata itu taklah kan? Ke macam mana? Okey, Ana boleh kata macam tu lah kan. Antara contohnya, macam tu lah kita boleh bagi. Contoh kita niat kerana Allah tapi kita nak pergi zouk. Zouk lah senang kan, zouk kan.
So dianya senang mudah bila ibadah ni niatnya hanya kerana Allah, dan paling penting sekalinya tak melanggar pada syariat Islam lah. Itu saja. Okay. So baik, kita kepada seterusnya. Seterusnya apa yang kita nak jelaskan ni kan. Baiklah, tentang ibadah ni lah kan. Kita dah faham, kita dah cerita dari tadi kan berkenaan dengan ibadah ni. Sekarang itu setiap perkara apa yang kita buat ni menjadi satu ibadah. Taklah. So persoalan nak tanya pada semualah. Adakah ibadah ni dia dikira hanya semata-mata solat, semata-mata kita ni lah, kita qiyam kan, ataupun kita kita zikir pada Allah, kita pergi masjid. Adakah itu saja dikira ibadah ataupun macam mana? Ada yang boleh bagi ni tak, jawapan tak? Anyone? Dia nak cuba dulu Sila. Kita sekarang ni kan two way communication, tak ada macam anak seorang cakap kan. Sila. Contoh kalau semua ibadah, contoh macam ibadah solat, sedekah yang kita buat tu semua, syarat dia yang paling penting hanya niat kerana Allah, baru dapat pahala. Contoh. Okey, baik. Terima kasih. Siapa ni? Ilham. Ilham. Okey, yang lain ada boleh bagi ni apa-apa jawapan ke? Ada wake up message tak perasan. Ustaz, qiyam tu apa? Saya pernah terdengar lagu. Qiyam tu apa dalam lagu? Qiyam ni senang cerita kalau bahasa Arab panggil qiyam, tapi bahasa Melayunya orang panggil dia bangun. Ataupun biasanya orang panggil qiyamul lail kan. Bangun. Kalau senang qiyamul lail. Qiyam tu bangun. Al-lail malam. So qiyamul lail bangun malam. Biasanya inilah boleh kata itu satu bentuk ibadah. Ibadah ni jugalah ibadah kita. Kita bangun, kita solat, kita zikir. Dikira ni lah bangun 23 malam kan. Okay, lagi apa? Boleh tengok sini. Aina Jamil, apa sahaja yang baik dilakukan kerana Allah akan dapat pahala. Okey, semua perkara yang dilakukan kerana Allah semua itu ibadah. Apa sahaja perbuatan yang dimulakan dengan bismillah. Apa sahaja perbuatan yang dilakukan dengan niat kerana Allah, maka ia dikira ibadah. Selain daripada ilmu akhirat, ilmu dunia juga dilakukan kerana Allah juga merupakan satu ibadah. Okey. Senang cerita konsepnya tadi, dia balik pada apa yang Ana cakap tadi lah. Dia asalkan niatnya kerana Allah. Yang dah satu lagi, dia tidak berlanggar dengan syariat. So macam tu je lah kata ibadah. So okey, semua setakat ni jelas kan? Ke ada apa-apa soalan? Okey, satu lagi lah. Ibadah ni ibadah ni kalau nak kita faham, ianya adakah dia khusus kat satu ni apa ni, buat baik terhadap orang yang dikira ibadah. Betul, buat baik dikira ibadah. Asalkan macam tadilah cara yang sebut tadi, asalkan niat kerana Allah dan dia tidak langgar syariat. Dia tak langgar syariat, bukan kita buat baik kan. Lagi dia galakkan, lagi dia tambah pahala kita kan. Okey, satu lagi persoalan. Nak bagilah. Adakah ibadah ni, ibadah yang kita faham selama ni, adakah dia khusus adakah dia ada khususan masa tertentu ataupun tempat tertentu? Ini macam mana? Sahabat-sahabat. Adakah ia dekat masjid? Tapi dekat tempat lain macam mana?
Kita tengok sini ada banyak. Okay. Terima kasih Akash. Akash Okay. Akasha. Tak ada. Okey, sini tengok jawapan tak ada, bergantung. Bila masa dan di mana saja kita buat kebaikan. Okey. Okey, yang ni yang kita faham. Untuk ibadah ni, kita faham tadi lah kan. Dia ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Dan benda ni sebenarnya dia kena faham. Ibadah ni sebenarnya dia daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara dia boleh dikira ibadah. Apa contoh sekecil-kecil perkara? Anda boleh bagi contoh. Contohnya senang, makan. Makan kita ada doa makan. Boleh kira ibadah kan? Benda-benda tu lah. Okey. Lagi tidur. Banyak lagi kan contoh. Apa lagi? Banyaklah contoh-contoh lah kan. Boleh fikir sendiri. Okey. Lepas tu sebesar-besar perkara. Itu sekecil perkara. Sekarang kita sebesar-besar perkara. Apa sebesar-besar perkara contohnya? Contohnya boleh kita bagi dalam konsep pemerintahan. Nak perintah, nak jadi contohnya tiba-tiba jadi nak jadi PM kan. Contohnya tiba-tiba Syarul naik PM. Siapa nak. So benda tu pun benda ni dikira sebagai ibadah. Asalkan dia lah benda-benda tadi. Sebab apa dalam Quran dia disebut ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang Islam, wahai orang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam, masuklah kamu berislam secara kafah, iaitu keseluruhan. So benda ni lah kita nak kena bagi jelasan. Sebenarnya kita jangan terkongkong lah. Kita jangan terkongkong bahawa ibadah ni kita nampak pergi masjid, solat tarawih dulu kan. Sekarang ni dah kita doa lah, harap COVID ni turun kan. Dan pun kita dengar tadi 2 minggu PKP kan. Tiba-tiba tambahan. Okay. So apa yang kita nak faham sekarang ni, sebenarnya ibadah ni dia tak terkongkong pada satu tempat. Dia sebenarnya dia meluas. Di luar masjid pun dikira sebagai ibadah. Yang itulah kita faham. Okay. So apa tadi? Ada soalan ke? Ibadah khusus itu ada tempat untuk dilakukan. Dia sebenarnya tak ada ketetapan lah untuk kita lakukan. Bila-bila masa. Tapi kita ada ni lah benda yang kita buat kan. Okay. Sekarang ni semua jelas ke? Ke ada apa-apa? Ke ada ni ke? Ada kemusykilan ke? Ataupun ada poin-poin penambahan ke? Sila. Tadi Akasha cakap. Jelas Ustaz. Jadinya malam ni kita orang belajar pasal ibadah khusus, ibadah umum, lepas tu tauhid. Apa? Tahu. Apa tadi Ustaz cakap? Tauhid. Perkara-perkara jahat. Tarut. Tarut dengan siam. Okey. Jelas. Okay, jelas. Alright. So secara nak boleh bagi ni lah kan. Semua okey. Dan masa pun kita dah 9.45, 10 minit lagi lah kan. Mungkin lepasnya boleh buka soal jawab. So sekarang ni apa yang boleh kita ni lah kan, kita fahami secara ringkasnya. Ibadah ni sebenarnya setiap perkara kita kena faham dia boleh menjadi satu ibadah. Contohnya kita janganlah kita terkongkong dalam kita anggap solat tu semata-mata dikira ibadah lah kan. Sedangkan dalam kita bersahabat pun kita pun ada ahli usrah masing-masing lah kan, dengan nakib-nakibah. Benda tu dikira sebagai ibadah. Tu jelas lah kan. Banyak benda lagi, kita tolong mak ayah, tolong yang mak kita sekarang kat rumah lah kan masing-masing kan, tolong basuh kereta ke, tolong masak-masak ke, tolong jaga adik-beradik kan. Okay. Tu first. Benda simple faham. Okay, yang kedua. Ibadah. Okay, macam contoh dalam kita beribadah ni, kita faham ibadah ni sebenarnya satu jalan untuk kita dekat dengan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kita at least dalam hidup kita lah kan, kita kena ada satu, sebenarnya tak cukup lah untuk kita kata ibadah ni kita just solat, kita cukupkan rukun Islam semata-mata lah kan, rukun iman semata-mata kan, solat, zakat, puasa, haji. Adakah itu semata-mata cukup untuk syarat untuk kita masuk syurga? Sedangkan kalau kita sebagai manusia, kita sedarlah kan, kita ni banyak dosa apa semua lah kan. So kita tambahlah juga dengan satu amalan-amalan yang lebih lebih kita rasa takwa pada Allah SWT. Takwa tu apa? Takwa tu sebenarnya kita rasa kalau faham sebenarnya dia takut, tapi takut dia tu dia rasa nak dekat dia dengan Allah SWT. Contoh mudah, kalau kita rasa kita ada zikir yang rasa kita selesa dengan diri kita kan, mudah ataupun paling mudah kita selawat pada Nabi kan. Kita buat apa-apa, kita buat sikit kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita buka buku baca bismillah, kita buat apa-apa baca bismillah. Banyak kan. Okey. Lagi rasanya pernah dengar satu cerita ni kan. Nak buat satu cerita ni. Waktu zaman tak silap Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu ni Imam Ahmad bin Hanbal dia ada ke satu tempat lah. Waktu tu kalau kena Imam Ahmad bin Hanbal ni salah satu imam mazhab kita lah kan, 4 mazhab besar kita. Okey. Dia ke satu tempat. Waktu tu dia tak ada orang yang dikenal. Lepas tu dia tidur dalam masjid. Sebab masjid lah kat situ kan, dia tidur. Tapi waktu tidur tu JK halau dia sebab dia bukan orang situ lah kan. Lepas tu Imam Hanbal tak ada tempat. Betul lah ada seorang tu, dia perasan Imam bin Hanbal. Tapi waktu tu Imam waktu dulu, kalau faham zaman dulu, orang tak kenal tu Imam Ahmad bin Hanbal. So dia ajaklah Imam bin Hanbal yang waktu tu yang seorang tu dia tak tahu, dia ajaklah ke rumah dia. So Imam Hanbal duduklah kejap dekat rumah dia lah kan. Sampai dekat rumah dia, Imam Ahmad bin Hanbal dia tengok si fulan ni dalam buat apa perkara, dia istighfar, astagfirullah. Dia guling, dia ni tak silap dia pembuat roti. Pembuat roti dia guling. Dia guling roti, astagfirullah. Dia buat apa semua ada je sebut astagfirullah. Macam tak lekang lah benda tu dengan mulut dia. Lepas tu Imam Hanbal dia pelik lah. Lepas tu dia tanyalah, dalam kamu ni lah, berakat ayat macam ni lah kan. Ayat dia macam ni lah. Dalam kamu istighfar ni, apa yang kamu dapat? Dia katalah, beritahulah setakat ni dengan amalan-amalan ni semua benda dia dapat dalam apa yang dia nak, kecuali satu je yang dia tak dapat, iaitu dia kata dia nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Terus dia terkejut. Terus Imam Hanbal terkejut. Dia tengok Imam Ahmad ditakdirkan Allah kan, dalam apa Imam Ahmad tengok jumpa si fulan ni dengan Imam Ahmad kat rumah dia sendiri. Kata menarik lah kata ni. So nak kata sini kita perlu ada satu ni lah, satu amal yang khusus, tak kisahlah apa-apa, asalkan selesa dengan diri kita, untuk kita tambahkan taqarrub kita kepada Allah SWT. Okay. Dan satu lagi penambah secara kesimpulan kat sini, dalam kita hidupan seharian, kita kena tahulah, dan tergolong untuk Ana jugalah, sebab Ana pun bukanlah ustaz. Kita just penyampai je lah. So daripada kita tahulah kita ni jahil, kita ni taklah sehebat-sehebat yang sehebat-sehebat ilmu kan. So seharusnya kita ni kena sentiasa tambah ilmu. Sekarang ni kita online kan, banyak sebenarnya ustaz-ustaz daripada panggil ustaz-ustaz kita lah kan, bagi ceramah pasal ilmu fiqh. Nak apa? Nak belajar pasal hukum solat. Ada, cari je kat YouTube, cari je lah. Cumanya benda tu kita kena faham, kena tahu saluran yang betul je lah. Faham, kalau online ni dia agak ni sikit. Cumanya kita kena tahu ustaz yang tu authority. Contohnya kita tahu ustaz tu dia ada, nak faham ustaz tu authority, kita kena tahu background dia jugalah. Background ustaz ni belajar mana apa semua. So kita dah yakin, kita belajarlah dengan ustaz tu. So I rasa itu je lah kot daripada Ana berkenaan ibadah ni. So saya rasa lah tambah amal ibadah untuk kita lebih dekatkan diri kepada Allah SWT, dan fahami
ibadah ni sebenarnya satu benda yang kita kena sentiasa tambah. Lagi-lagi babak ilmu taharah, babak ilmu solat. Kita jangan rasa cukup lah dengan apa yang kita ada ni. Sentiasa ni lah. Kadang-kadang kita dah belajar benda tu kan. Tapi tahu-tahu sekarang ni terlupa. So pentinglah untuk sentiasa belajar. Okey, itu sajalah. Mungkin nak buka pada apa-apa sebelum nak serah pada AJK. Okey, sekarang semua okey ke? Kita syok cakap seorang lagi. Okay. Okey. Baik, insyaAllah. Kalau tak ada yang baik daripada Allah. Ustaz, saya ada satu soalan Yang lah. buruk. Boleh ke? Ya, ya. Boleh, tapi soalan ni mungkin Syarul. mungkin kelakar. Okay, kalau macam Sila, sekarang sila. kan, macam sekarang kan kita semua dah tahu kat sini kan, mostly kita semua tahu yang PKP ditambah lagi 2 minggu kan. 2 minggu ke seminggu? 2 minggu kan? 2 minggu PKP. Kan ditambah lagi kan. 2 minggu PKP baru tadi Okay, kan. so jadi adakah kalau macam kita sebagai rakyat kan, katakan kita, bukan nak kata engkar tu tidak, tapi kita macam yelah kadang-kadang kita pun manusia biasa kan, orang kata kan, kadang-kadang mungkin nak berjumpa kawan, nak jumpa manusia, nak interact kan, orang kata nak berhubung. Sebab kalau supposedly kalau ikutkan perintah kerajaan is to stay at home, jangan buat apa-apa kontak kan. Tapi kalau katakan kita kan sebagai manusia biasa kan, still kadang-kadang lah, tak adalah selalu, kadang-kadang kita juga macam orang kata interaction apa semua. Adakah itu dikira bersalah atau berdosa? Pendapat Ustaz. Ustaz rasa macam ni? Adakah itu dikira macam mana? Dikira Ayat adakah perkara-perkara macam adakah tu? ayat apa tadi? Adakah perkara-perkara yang macam tu kan dikira sebagai satu kesalahan ataupun orang kata dosa ke? Adakah ianya dikira sebagai dosa? Sebab kira kalau macam kita interact kalau macam kita interact dengan orang lain tu kira kita dah orang kata melanggar perintah negara lah kan. Supposedly kalau ikut betul-betul law PKP, stay at home apa semua kan. Itu perintah yang orang kata memang agung pun semua dah approve apa semua kan. Kalau saya tak silap agung semua, imam-imam semua, ustaz-ustaz pun sendiri orang kata kan. Tapi kita still boleh lihat ada juga imam-imam yang ustaz-ustaz yang kita boleh nampak buat ceramah apa semua. So dia orang pun secara tak langsung pun ada buat interaction jugalah dengan kebanyakan manusia kan. So macam mana kita nak nilai situasi tu? Kita nak nilai macam mana? Adakah satu kesalahan ataupun dosa ke macam mana? Pendapat Ustaz lah. Sebab saya selalu rasa macam tu keliru. Kita tak boleh cakap lah benda tu dosa pahala kan. Kita bukannya authority nak cakap kan. Merespon lah pendapat je lah berkenaan dengan isu kata kita langgar perintah ni kan. Faham lah dari kerajaan ni pun apa yang ni sebenarnya dia orang bincang jugalah kan. Cumanya mungkin keputusan lambat itu biasa lah kan. Cumanya kalau kita nampak sebenarnya apa yang ni buat lah kan, dapat sebenarnya tu ada kebaikan. Contohnya PKP lama ni kan, tiba-tiba PKP lagi kan. So sebenarnya kita nampak, kita tahu juga kan sebab kita kata negara kita ni tak selamat lagi. Kita tak macam negara-negara dekat contohnya dekat Aussie kan. Aussie pun dah okey kan. New Zealand contohnya, Brunei. Jadinya kita lain dengan negara dia orang. So untuk atas sebab maslahah, kalau kita fahamlah kan maslahah, kepentingan untuk kita menjaga nyawa tu, kita nampak benda ni satu kewajipan lah untuk kita kan. Contoh okey mudah lah kan, kita nak pergi masjid. Kita nak pergi masjid waktu PKP ni kan, tapi sebenarnya kerajaan dah tetapkan benda tu
benda tu tak boleh kan dalam majlis itulah majlis keselamatan tu lah kan. Kita faham lah apa yang kerajaan buat ni sebenarnya kita balik kalau dalam Islam ni kalau faham dia ada maqasid syariah. Kalau maqasid syariah ni iaitu apa menjaga nyawa, menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, harta. Ini tak silap kalau kita mesti UiTM lah kan. UiTM CTU lah belajar kan. Benda-benda ni. So kita dapat konteks sini kita nak menjaga nyawa. Menjaga ni sebenarnya satu kewajipan juga lah untuk kita nak jaga kewajipan untuk kerajaan lah untuk jaga ni kan. Kita tak nak lah kematian. Nak ke kita jadi macam dekat India, dekat tu semua lah kan. So kita sekarang ni selagi benda tu baik dan tak langgar syariat, kita taat lah. Sebab dalam Al-Quran apa dia sebut kan, ya ayyuhallazina amanu atiullah, taatlah pada Allah, wa atiur rasul, dan taat pada rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada yang mengawal kamu iaitu pemimpin-pemimpin lah. Dan lepas tu sebut istiwa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Dan bila berlaku pergelabahan farudduhu ila Allah wa rasul. Balilah pada Allah dan Rasul. So kita nampak setakat ni lah apa yang kerajaan buat ni tak melanggar lagi kan syariat-syariat kan. So setakat ni kita follow je lah. InsyaAllah kita jaga kita doakanlah kita dan doakanlah Ana dan sahabat-sahabat lain untuk kita jaga kesihatan kita. Okey, terlebih 98 ya. Okey, minta maaf. Bukan. Saya tak kata ustaz tu salah ke apa, tak, sebab diorang cuma tu kan, cuma saya menjadi tanda tanya macam tu je lah. Sorry InsyaAllah. Okey. Baik, terima kasih Akasha atas penambahan kan. Okey, menarik malam ni kita ada perbincangan kan. Tak adalah kosong nak cakap seorang je kan. Okey. So okey, Nasa tu je lah kot untuk daripada Ana. InsyaAllah kita kepada seterusnya Nasa pada JK lah untuk kita pada tajuk seterusnya lah kan. Okey. Terima kasih. JK. Faris. Okay, InsyaAllah. Syukuran ucapkan kepada Kaki Arman di atas penyampaian berkenaan dengan konsep ibadah dan syariat dan Islam. Alhamdulillah nampak pun perbincangan yang hangat yang rancak malam ni. Sebelum tu, sebelum kita ke tajuk seterusnya, nak tanya semua daripada rumah okey ke? Selain daripada Syahrul Akashah. Dan okey ke? Minta respon kat chat kalau semua okey. Pokok dia dah mengantuk ke apa ke? Pukul 10 kan? Okey. Semua Muslim dia respon. Ada Muslim. Okey. Ramai okey. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah semua okey. Ya. Anda kata jika ada masih lagi berkenaan dengan tajuk kita ni iaitu konsep ibadah syariat dan Islam ni, jika ada yang masih yang agak muskil, ada kemuskilan ke apa, mungkin boleh perbincangan tu boleh dibawa ke untuk pengguna KS sendiri ya. Sehingga dalam usulan nanti boleh bincang berkenaan dengan apa yang dibincangkan dalam usulan ni. Okey, insyaAllah. Okey, kita masih menunggu untuk kita punya next penceramah iaitu Aki Syahir. Aki Syahir dah masuk lah. Okey, insyaAllah. Okey, sebenarnya untuk tajuk yang sebenarnya iaitu Akhlak Islam akan disampaikan oleh Aki Syahir. Ada Aki Syahir?
Boleh. Okey. Okey, insya-Allah. Ana mempersilakan tafadhal masykurah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya kita sukalah anak-anak ajak untuk kita bersyukur kan, bersyukur kepada Allah kerana masih diberi peluang diberi nikmat iman dan Islam untuk kita berkumpul malam ni dalam walaupun dalam Google Meet kan. Kemudian selawat dan salam ke atas junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat gigih usaha Rasulullah Islam tu sampai kepada kita kan. Walaupun jarak masa antara Rasulullah dengan kita tu satu jangka masa yang lama kan, tapi ilmu tu masih sampai melalui jasa-jasa para ulama kita. Jadi kita perbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkat selawat tu apa yang dibawa Rasulullah tu masuk dalam diri kita kan. Jadi insyaAllah untuk malam ni Ana macam berkongsi je lah apa yang berkaitan dengan tajuk akhlak Islamiah. Jadi kalau macam ada, Ana suka macam kalau ada macam perbincangan kan, kalau macam tiba-tiba nak interact kan, kalau ada salah ke apa kan, boleh interact, nak tanya soalan ke kalau ada yang tak faham kan. Jadi kita masuk kepada maksud akhlak tu lah. Sebab Ana rasa macam masing-masing dah faham kan, masing-masing dah pernah belajar. Ana rasa macam akhlak ni dalam pendidikan Islam ataupun ada yang sekolah agama lagi detail kan, dia belajar kan. Yang akhlak ni dia lebih kepada daripada bahasa kita faham dia satu tabiat kan, kelakuan kan, perangai. Yang tu dari segi bahasa yang kita faham akhlak ni kan. Kalau kita sebut akhlak tu kita faham dia apa maksud yang datang pada akhlak tu, dia satu kita faham yang dia kelakuan kan, perangai, tingkah laku dan sebagainya kan. Dan kalau dari segi istilah yang Imam Ghazali bagi kan, akhlak tu satu keadaan yang sebati di dalam diri serta melahirkan tingkah laku secara spontan tanpa perlu berenung dan berfikir. Jadi kalau dari segi istilahnya kita faham yang akhlak ni dia satu benda yang spontan, dia bukan satu yang contoh kita nak berhubung dengan orang kan, kita nak buat satu kelakuan tu kita maaf saya nak tanya, sekiranya seorang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada sebutan lain ke selain nyambut sebutan nama itu dengan sallallahu alaihi wasallam? Sebab ada hadis yang saya jumpa sebutan yang lebih afdal untuk soalan ni Ana rasa Ana tak Ustaz tak, Ana jawab dulu untuk Anis Sofia punya soalan. Kalau macam setahu Ana, kalau kita dengar nama Rasulullah tu, kita ni sambut dengan kita berselawat kepada Rasulullah. Macam selalu kita sebut sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi kalau macam untuk detail hadis tu, Ana pun bukan pakar hadis, Ana pun student biasa. Tapi dia kalau untuk selawat ni dia tak kisah selagi mana kita ada sebutan selawat kan. Selawat ke atas Rasulullah kan, ada maksud yang ke arah tu kita mendoakan selawat
kita meminta macam selawat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada banyak selawat kan. Ada selawat Fatih, ada selawat Tafrijiyah dan sebagainya. Untuk yang simple kalau macam dalam kuliah bila ustaz-ustaz sebut Rasulullah, kita lebih mudah untuk sebut sallallahu alaihi wasallam kan. Kalau macam ustaz tu sebut banyak kan Rasulullah. Macam kalau kita nak selawat Ibrahimiyah macam panjang kan. Jadi boleh lah mana-mana. Selagi mana kita berselawat, selagi itu insyaAllah dapat ganjaran yang Rasulullah sebut lah. Yang mana ada banyak sebenarnya di sebalik selawat ni. Kalau macam kan ada satu hadis juga yang Rasulullah kata sombong orang yang dengar nama Rasulullah tapi dia tak balas dengan selawat kan. Itu antara satu kelebihan. Lepas tu Syahrul Nizam kira akhlak ini merujuk pada perilaku peribadi kita kan. Yang tu dari segi istilah yang anda baca daripada definisi Imam Al-Ghazali tu, yang itulah maksudnya. Dia satu benda yang datang daripada diri kita sendiri lah. Kita tak macam tadi anda sebut macam contoh kita nak berhubung dengan orang, kita tak berfikir dulu kan. Jadi okey. Jadi benda tu dia secara spontan. Dan kalau kita tengok akhlak ni dia satu yang perlu dididik lah. Sebab tu kalau kita Rabbatu Adawi ada sebut sallallahu alaihi wasallam sejahtera ke atas Nabi. Macam doakan kesejahteraan kepada Nabi kalau salah betulkan. Sebab dia ada penghuraian yang agak detail lah. Kalau untuk selawat dan salam tu dia benda yang agak berbeza lah. Baik kalau setahu Ana lah. Yang mana salam tu kita mendoakan kesejahteraan lah ke atas Nabi. Yang mana apa yang macam mana tah? Ana ada dengar daripada ustaz yang mana Rasulullah kan sangat bimbang kepada umat dia kan. Sangat macam caring dengan umat dia kan. Kalau apa-apa yang terjadi kepada umatnya. Jadi bila kita salam tu kita sampaikan kepada Rasulullah, dia macam kita mendoakan, bukan Rasulullah memerlukan kita punya doa tu, tapi doa kita tu sampai juga kepada umat Rasulullah. Yang tu yang anda pernah dengar jugalah. Jadi banyak sebenarnya. Sebab tu anda ada kalau orang anda dengar daripada Ustaz Wadi kan, anda rasa ramai kenal Ustaz Wadi Anwar. Kenal. Hari tu dia reply saya punya komen lah. Yang mana kalau orang yang kalau kita lah tahu manfaat selawat tu kan besar di sebalik selawat tu, mesti kita tak buat benda lain lah. Kita tak zikir benda lain melainkan kita selawat je. Kalau kita tahu dia punya di sebalik selawat tu, yang tu lah banyaklah manfaat selawat ni. Sebenarnya kalau nak dihuraikan kita anda masuk pada topik kita je lah. Boleh dengar tu pada Aki Arman. Jadi benda yang akhlak ni dia benda yang datang secara spontan kan. Secara macam tadi Syahrul Nizam beritahu kan. Dia macam tu lah. Tapi anda bukan ustaz Syahrul. Anda student. Baik. Okey, kalau macam kita akhlak ni apa beza dia dengan moral dengan etika kan? Macam bila kita tengok tu dia macam seolah-olah sama kan, akhlak, moral dengan etika kan. Tapi kalau dari segi kalau nak bincang dari dia punya perbezaan, dia punya nilai di sebalik tu, dia ada benda yang beza lah. Macam mana yang akhlak ni dia untuk umat Islam dia akan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Dia akan berbalik kepada apa yang dibawa Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah.
melalui Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tapi macam moral ni dia lebih kepada kebiasaan adat manusia yang duduk kat situ lah. Kalau contoh lah kalau negara kita ni negara yang alhamdulillah terima Islaman sebagai agama rasmi, jadi dia taklah nampak macam ada benda adat-adat yang songsang kan. Tapi macam kalau kita duduk kat satu kelompok yang contoh sekarang ni wujud kelompok LGBT kan, duduk bila lalu depan orang begitu, yang tu satu, sebenarnya yang tu pun boleh kata antara moral sebenarnya, sebab dia terkait dengan adat kebiasaan tu lah. Tapi kalau macam Ana huraikan dulu lah, moral ni macam kalau tadi Ana sebut kalau kita duduk dalam kelompok LGBT kan, jadi mereka ni memperjuangkan satu benda yang songsang pada mereka, benda tu adat kebiasaan bagi mereka kan. Tapi benda tu salah sebenarnya. Dia macam tu lah, kalau moral ni dia tak semestinya benda yang boleh kita terima dalam Islam lah. Tapi tak semuanya moral tu kita boleh tolak. Sebabnya ada juga macam yang tadi Anina Jamil ni bagi tahu tunduk bila lalu depan orang lebih tua kan. Yang tu satu adat kebiasaan orang kata orang Melayu kan selalu buat kan. Dia tanda kita hormat pada orang tua. Jadi dia tak songsang kan. Dia selagi mana dia tak lari pada apa panggil syariat, selagi tu kita boleh terima lah. Tadi Ana rasa akhir Arman ada sentuh pasal ini syariat. Macam tu lah untuk kita bezakan antara akhlak dengan moral kan. Kemudian etika, kalau etika tu lebih kepada macam benda yang di garis panduan lah. Dia melalui pertimbangan akal fikiran lah. Macam dia ada pembincangan lah untuk etika tu. Macam etika bila kita duduk dalam majlis rasmi. Lepas tu kalau macam dulu kalau siapa yang join badan uniform kan, macam pelapis ke apa, dia ada makan beradab kan. Dia dalam tu ada etika, protokol dan sebagainya macam tu lah. Yang tu untuk etika, dia garis panduan yang orang manusia fikirkan. Jadi dia keluarkan yang tu untuk dia ikut lah bila dia ada di tempat sesuatu. Itu. Lepas tu untuk yang persamaan, macam kita tengok macam benda ni kan sama kan. Sebab dia kadang-kadang benda tu dia benda yang baik, benda yang boleh kita buat kan. Walaupun kita kata moral tu tak semestinya sama dengan dia, macam dia adalah perbezaan dari segi dia punya nilai di sebalik tu kan. Macam mana akhlak tu dia datang pada sunnah kan, pada Al-Quran. Jadi dia ada pahala di sebalik itu kan. Macam tu lah. Tapi kalau kita buat suatu benda tu selagi mana tak bercanggah dengan syariat dan kita ingatkan kerana Allah kan. Macam tadi kita jalan tunduk depan orang tua kan. Kita niat jalan tu macam kita nak hormat orang tua. Kita buat tu kerana Allah kan. Dia tak langgar syariat. Jadi benda tu insya-Allah ada ganjaran lah daripada Allah kan. Pahala. Kemudian kalau kita sebut pasal akhlak ni kan, Ana rasa macam semua dah ni kan, dah sentuh soalan akidah, ibadat kan. Sekarang kita masuk dalam macam perbincangan akhlak kan. Kalau Ana selalu ambil perumpamaan yang ustaz bagi kan, yang umpama untuk 3 benda ni dia umpama macam satu pokok pokok kan yang tumbuh, akak dia tu dia perumpamaan akak tu akidah, dengan akar tu dia tumbuh pokok kan, naik ke atas, dan batang pokok tu kita ibaratkan sebagai ibadah. Dan akhlak ni dia benda dia daun-daun pokok tu. Jadi tanpa 3
benda core ni dia macam contoh kalau orang tu dia akidah dia betul, lepas tu ibadat dia pun kira mantap kan, tapi dia tak berakhlak. Bila dia contoh dia berhubung dengan kita, dia tak ada akhlak, dia tak ada adab kan. Jadi macam benda tu tak nampak cantik kan. Kita pun macam tak suka. Lepas tu dia kalau macam kita tengok pokok kan, pokok yang kering tak ada daun kan. Kita macam tak berapa sedap memandang berbanding kalau kita tengok pokok tu dia daun dia lebat kan. Mau-mau ada buah kan. Lagi macam seronok lah tengok kan, ada buah, ada bunga. Macam tu lah akhlak ni dia sebagai perhiasan lah. Dia melengkapkan apa yang telah dibina melalui akidah dan ibadat tu lah. Sebab kalau kita faham akidah yang betul kan, kita akan berakhlak lah. Macam kalau kita dalam solat kan, kita faham akidah. Sepatutnya kita solat kita tu lebih khusyuk kan, lebih kita menjaga adab-adab dalam solat, kita tak tergesa-gesa melakukan solat kan. Macam tu lah. Jadi macam tadi Ana bagi tahu, yang akhlak ni dia kok mana pun kita akan merujuk kepada Rasulullah kan. Dan ayat Quran pun ada bagi tahu kan yang Rasulullah ni sebagai apa sebaik-baik tauladan untuk kita ambil kan, untuk kita ikut. Jadi kalau kita nak selamat, role model kan. Kalau macam kat dunia macam tu lah, walaupun kita tak nampak Rasulullah tu depan mata kita, tapi para ulama dah susun dalam kitab. Para ulama ada kadang-kadang bagi kuliah, mengadakan pengajian dan sebagainya untuk kita ambil intisari lah, apa yang Rasulullah bawa kan, apa yang Rasulullah buat. Macam walaupun kita jangka masa kita dengan Rasulullah tu memang jauh, sampaikan Rasulullah ni di listkan dalam satu buku buku yang manusia yang paling berpengaruh yang pertama kan. Betapa Rasulullah tu boleh kita jadikan sebagai role model lah, sebagai kita punya rujukan untuk kita ambil akhlak dia. Dan kalau kita nak selamat kehidupan kita kat muka bumi ni, kita kena ikut kena contohi macam mana Rasulullah tu berakhlak. Dan macam mana kita nak contohi itu melainkan bukan kita kena mengaji kita kena belajar, kita kena ikut kepada ulama kan. Apa yang ulama bagi tu kita ambil sebaiknya, bekalan-bekalan yang mereka bawa. Dan Ana suka kalau pasal akhlak ni kan. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah pernah ditanya macam mana akhlak Rasulullah kan. Dan kemudian Ummul Mukminin jawab yang akhlak Rasulullah tu Al-Quran. Jadi nak kata betapa tinggi akhlak Rasulullah kan. Yang mana kita pun faham yang mana Al-Quran ni dia terpelihara sampai kiamat kan. Jadi dia tak mustahil untuk kita contohi, untuk kita ambil apa yang Rasulullah bawa tu kan. Sebab untuk kepentingan akhlak ni, kalau kita bagi Ana pendapat Ana kan, kita duduk kat zaman yang sekarang ni agak mencabar untuk menjaga akhlak, yang mana banyak pengaruh luar yang macam contoh kita tengok FB, kadang-kadang bawa gosip dan sebagainya, kadang-kadang kita bawa berita yang palsu,
Macam mana kita reaksi kan, reaksi orang dalam media sosial kan. Dia mudah lah untuk kita melakukan tindakan yang buruk kan. Sebabnya macam kalau kita duduk di sebalik, macam duduk dalam bilik kan, kita duduk dalam bilik, kita tak berjumpa dengan orang, kita boleh suka hati kan, kita nak type apa dalam FB tu kan, media sosial. Kadang-kadang kita rasa benda tu lebih mudah untuk kita buat ni lah, buat jahat kan, untuk kita berakhlak yang buruk. Anonymous. Dia macam macam mana lah, dia rasa selesa lah. Macam kalau kita duduk depan orang, belum tentu lagi kita boleh nak berakhlak dengan berakhlak yang buruk tu. Cumanya kalau bila kita dah terlalu terbiasa dengan benda macam tu kan, jadi kita akan cenderung bila kita dah terbiasa duduk dalam bilik, duduk maki hamun dalam FB apa semua tu, bila kita bergaul dengan orang dekat luar pun kita akan terbawa-bawa benda tu. Macam tu lah, macam sebab kalau kita tengok sifat Rasulullah kan, akhlak Rasulullah ni dia pemalu lah. Rasulullah ni dikatakan pemalu Rasulullah ni lebih daripada anak dara di sebalik tirai kan. Yang mana Rasulullah ni bila dia nak bercakap tu, dia tak senang-senang macam nak malukan orang, nak cakap buruk. Macam beza macam kita tengok kawan-kawan, tak pasti lah kalau itu kawan-kawan baik kan semuanya. Tapi ada dalam kalangan kita macam biasa kan, maki, mencarut kan. Benda tu jadi kebiasaan mulut kan. Beza dengan Rasulullah lah, yang mana Rasulullah ni dia pemalu lah untuk dia tunjukkan sifat-sifat yang buruk ni. Dan kalau kita tengok sifat malu ni, dia secara fitrah kita ni memang pemalu lah. Kalau macam kecil-kecil dulu kan, walaupun kita kecil kan, contoh macam umur 6 tahun kan, tapi kalau kita nak bogel depan orang tu, kita malu kan. Kita macam, kalau contoh kan, macam tu lah, kita malu lah untuk buat benda yang tak senonoh macam tu kan depan orang. Dia satu fitrah dalam diri manusia, tapi fitrah ni dia bila kita duduk dalam suasana yang melawan fitrah tu, dia akan membentuk jadi lebih ke arah suasana yang sebaliknya tu lah. Jadi penting lah macam untuk bentuk akhlak pun penting untuk kita cari suasana yang bi'ah salihah kan. Untuk kita duduk dalam kelompok yang baik-baik kan. Ana rasa macam malam ni yang kita duduk dalam usrah gabungan ni, semua nak kebaikan kan. Semua nak manfaat daripada apa yang kita bincangkan malam ni kan. Yang tu satu macam Ana boleh kata usaha lah untuk kita perbaiki kan diri kita, kadang untuk kita tambahkan. Siti Aisyah sebut apa ni, Rasulullah jiran baginda buang sampah depan rumah, tapi waktu jiran sakit Rasulullah tetap pergi melawat walaupun jiran baginda buat. Yang tu salah satu sifat Rasulullah, satu akhlak yang Rasulullah tunjuk, yang mana Rasulullah ni dia suka membalas kejahatan tu dengan kebaikan. Sampai macam dia memang sifat Rasulullah tu macam tu lah. Sebab dia lemah lembut kan sifat Rasulullah ni. Sampaikan macam ada Arab Badui tu yang kencing dekat tiang masjid kan. Lepas tu Rasulullah yang sahabat ni dah macam dah tak boleh kan tengok benda tu, macam benda yang salah kan, kencing dekat tiang masjid kan, tak pasal-pasal kan. Tapi Rasulullah dia layan orang tu dengan lemah lembut. Yang mana Rasulullah kata kat sahabat, tunggu dulu, macam bila sahabat nak pi tegur kan, Rasulullah suruh sahabat ni tunggu dulu untuk tak bagi dia kencing habis dulu, sebab
kalau macam tiba-tiba sahabat pergi jelkah kan dekat yang Arab Badui tu, lagi dia macam kelang kabut macam tu lah. Tapi Rasulullah dia suruh tunggu, lepas tu bila dah habis Arab Badui tu dah habis kencing, Rasulullah minta pula sahabat yang bersama Rasulullah tu untuk cuci kan. Sebab Arab Badui ni dia tak tahu kan benda tu salah. Jadi Rasulullah layan dia macam mana soalan tu dia tak tahu lah. Yang tu antara kita boleh ambil akhlak Rasulullah, macam mana Rasulullah layan kan orang yang macam tu. Dan kalau macam kita ni tengok orang buat macam tu, kita dah mula-mula kita tak fikir apa dah, kita tak fikir pun dia ni tahu ke tak kan, kita terus marah kan. Tapi Rasulullah tu dia punya sangka baik kan, dia punya layanan tu kalau sampaikan itulah yang sebut tadi akhlak Rasulullah tu dia Al-Quran kan. Kita tahu Al-Quran tu dia punya isi kan indah kan. Jadi kita ambil jadi apa yang Rasulullah tunjukkan tu semua yang indah-indah yang sampaikan kalau ada yang bertemu dengan Rasulullah ni dia jatuh cinta dengan Islam kan. Sebab itulah kalau kita tengok pada awal Rasulullah berdakwah kan, kafir Quraisy ni dia dia cuba untuk jauhkan orang daripada dengar Rasulullah, untuk bertemu Rasulullah dengan depa kata Rasulullah ni gila kan. Bila orang kata Rasulullah gila ni confirm macam depa takkan nak pergi berjumpa lah, macam tu lah. Sebabnya kalau orang bertemu dengan Rasulullah pun orang dah boleh jatuh cinta kan dengan keindahan akhlak Rasulullah tu. Yang tu kita boleh contoh-contoh yang kita boleh ambil kan. Yang apa yang nak sebut yang tadi tu pasal malu kan. Yang mana malu tu dia sebabkan malu ni kan salah satu macam kita boleh kata akhlak Rasulullah kan. Untuk malu tidak untuk buat satu maksiat kan. Kemudian dia fitrah yang boleh diubah bentuk dia tu bila kita duduk dalam suasana yang asing. Dan kemudian malu ni pun dia boleh terbentuk melalui kita bila kita dah kenal Allah, kita dapat makrifat Allah. Jadi dia akan datang rasa malu tu untuk kita buat maksiat kan. Yang first kita confirm lah kalau kita dah kenal Allah kan, kita akan malu lah untuk buat maksiat depan orang kan. Walaupun mungkin ada benda lagi yang kita belum settle kan di belakang orang kan. Tapi yang tu benda yang first bila kita dapat makrifat. Jadi kita akan rasa malu tu lah untuk kita buat maksiat. Dan kemudian bila peringkat yang seterusnya, bila kita dah lama dalam keadaan kita depan orang pun kita jaga kan, InsyaAllah belakang orang pun kita akan lebih alhaya minal iman. Boleh untuk ni. Jadi macam bila dah macam tadi kita kata kan, dia satu kebiasaan. Bila dah jadi satu kebiasaan kita duduk, kita jadi malu nak buat maksiat, kita akan duduk dalam kalangan yang baik-baik kan. Jadi macam tu lah. Yang ketiga, peringkat ketiga bila kita dah ada rasa malu tu disebabkan kita kenal Allah, kita akan jadi macam segan bila kita beribadat, kita tinggalkan satu ibadat tu. Kita jadi macam tak selesa, kita jadi macam tak senang duduk kan. Macam contoh kalau kita terbiasa pergi masjid, tiba-tiba macam PKP ni kan, siapa yang biasa pergi masjid mesti dia macam tak senang duduk kan, duduk kat rumah bila orang azan kan. Macam tu lah bila dia dah kenal Allah kan. Jadi
akhlak ni macam malu ni dia akan terhakis lah bila kita dekat balik kepada maksiat tu. Macam tu lah. Untuk akhlak ni pun nak kaitkan macam yang tadi tu sifat dalam kita berakhlak kan. Malu tu kan, malu untuk kita buat benda kemungkaran kan, keburukan ni. Jadi apa yang ada dalam akhlak ni kan, untuk kita semaikan, untuk kita pupuk tu, kita kena duduk dalam suasana yang baik. Kemudian untuk kita pupuk lagi, untuk kita mantapkan lagi kita punya akhlak tu, kita kena belajar untuk kenal Allah. Kalau perbincangan sebelum ni Ana rasa dah ada sentuh pasal akidah, untuk kita belajar akidah supaya kita kenal Allah. Sebab kalau kita beribadat tanpa kita kenal Allah, kira benda tu sia-sia kan. Macam tu lah untuk kita wujudkan akhlak yang lebih berkualiti kan. Kita kena kenal Allah. Bila kita kenal Allah, kita akan mula tinggalkan maksiat, kita akan lebih suka untuk buat kebaikan, beribadat kan. Kita masuk topik beribadat kan. Bila kita dah beribadat tu, kita akan bila kita rasa tak senang duduk nak tinggalkan ibadat tu, sebabnya kita dah mula cinta kan, cinta untuk melakukan kebaikan. Jadi akhlak tu dah secara tak langsung kita dah pupuk akhlak tu, yang mana kita walaupun kita tak nampak Allah kan, kita tak dapat melihat Allah dengan mata kasar kita kan, kat sini kan, kat dunia kan, tapi kita merasakan Allah tu maha melihat. Kalau kita macam tertinggal solat kan, kita rasa macam dosa, kita taubat kan. Jadi itulah akhlak dia, kok mana pun akhlak ni dia akan terpaut dengan akidah kan. Kalau kita bincang tadi, moral, etika tu dia berbeza. Sebabnya dia akhlak ni dia datang kepada wahyu daripada Allah, kepada yang disampaikan melalui Rasulullah. Jadi untuk kita dapat benda tu, macam tadi yang Anda ada tekankan kan, tak lain kita kena belajar, dan kita kena belajar tu melalui guru-guru, asatizah. Hari ni macam jadi kebiasaan macam untuk kita pelekeh asatizah, untuk kita persoalkan macam bila mufti kata haram rentah negeri kan, lepas tu macam ramai-ramai nak throw dalam FB. Padahal benda tu tak elok Sedangkan Rasulullah pun sebut yang ulama ni pewaris Nabi kan. Kalau tak ada ulama ni, memang ilmu tu takkan sampaikan Rasulullah ada sebut ilmu tu tak tercabut melainkan dengan kematian para ulama. Baru ni kita menerima berita sedih yang mana Mufti Perak kan, yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi ulama tu dia tetap manusia yang akan tinggalkan dunia ni. Bila ulama tu pergi meninggalkan kita tanpa kita mengambil manfaat, faedah ilmu mereka tu, dia jadi satu kerugian untuk kita. Sebab bila kita tak ambil benda tu, dia takkan bersambung. Macam mana dengan keadaan kita punya keturunan yang akan datang kan. Jadi kalau kita tak ambil, benda tu terputus Sebab tu Rasulullah beritahu yang ilmu ni takkan tercabut melainkan dengan kematian para ulama kan. Jadi berhati-hati dalam kita berkata-kata dekat FB kan, untuk kita berakhlak dalam apa sajalah tindakan kita kan. Lebih-lebih lagi media sosial sebab memang keadaan sekarang ni tambah-tambah macam PKP kan, memang selalu scroll media sosial kan. Banyak jugalah macam impak yang negatif kan. Bila kita scroll tu, kalau boleh benda yang macam ni, kita jangan kita berhati-hati untuk melontarkan suara kita.
akhlak kita menunjukkan agama kita. Betul lah. Sebab agama tu pun Rasulullah pun ada sebut yang mana Rasulullah ni diutuskan untuk memperbetulkan akhlak manusia kan. Jadi sebenarnya akhlak ni dia macam hasil lah daripada apa yang Rasulullah bawa tu, daripada akidah yang benar, kemudian kita beribadat dengan syariat yang benar, kita melakukan apa yang disuruh di Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang kan. Dia akhir dia punya natijah tu akan menghasilkan akhlak yang baik lah. Macam itulah yang boleh kongsi lah untuk malam ni Ana rasa. Sebenarnya kalau macam boleh juga kalau macam sahabat-sahabat nak check kan, dalam Al-Quran ada cerita lah pasal ciri-ciri ibadah Rahman. Ibadah Rahman tu orang dalam ayat dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Orang berilmu belum tentu beradab, orang yang beradab sudah tentu berilmu. Dia macam kadang-kadang ilmu tu pun kalau kita tak berakhlak dengan akhlak yang baik kan, dia tak guna juga ilmu tu. Sebab dia macam contoh kalau kita sombong kan, kita beradab, kita tak ada adab kan, tapi kita belajar pandai kan, kita belajar macam contoh lah orang yang belajar ilmu agama kan, nak ambil contoh ilmu agama lah sebab dia lebih kepada mengingat Allah kan. Dia belajar pandai kan, dia boleh cakap petah lah, dia boleh keluarkan cakap pasal hukum ni macam ni, hukum tu macam ni kan. Tapi dia tak ada akhlak kan, akhir dia macam dia boleh jadi orang yang suka judge kan, judge orang lain. Jadi dia boleh akan timbul rasa riak dan sebagainya kan. Jadi macam tu lah, orang yang berilmu belum tentu beradab, beradab sudah tentu berilmu. Jadi ilmu tu dia tak jadi satu benda yang ada nilai lah dalam diri dia. Sebabnya dia tak ada ni lah, akhlak kan. Bila dia berakhlak, confirm dia punya niat tu betul, dia punya sifat tu sifat yang benar. Kalau macam dalam diri dia tu ada riak kan, jadi sia-sia lah ilmu yang ada dalam diri dia tu. Macam tu lah. Jadi kalau anda pernah dengar juga, kalau macam nak belajar ilmu agama ni, first kita kena belajar pasal adab. Macam mana adab kita menuntut ilmu kan. Benda tu penting lah untuk kita dapat berkat kan. Berkat ni lecturer Ana beritahu kan, berkat ni macam benda apa ni, apa dia punya ayat tu lah. Ana tak ingat lah pula. Dia macam berkat ni macam benda yang dongeng kan. Benda yang kita selalu sebut-sebut kan, tapi kebanyakan orang macam orang sekarang ni dia macam tak percaya sangat kan pasal keberkatan ni. Sebab tu dia setengah orang tu dia macam mudah lah untuk dia tak beradab dengan guru kan, dengan lecturer contohnya kan. Walaupun kadang-kadang lecturer buat salah kan, ada salah semestinya, lecturer pun manusia kan, kadang-kadang mereka pun ada buat salah. Tapi kalau kita tak berakhlak, kita tak beradab dengan adab yang benar kan, untuk kita tegur, untuk kita approach lah lecturer tu kan, dia sama lah. Kita kalau macam kita tengok lecturer tu teruk, kita pun teruk juga lah bila kita tak ada adab tu. Macam tu lah. Penting lah untuk kita belajar pasal akhlak ni. Kalau macam lagi bahasa ilmu, boleh sebut ni lah, ilmu tasawuf kan. Ilmu tasawuf tu
untuk kita belajar akhlak-akhlak yang baik kan. Macam mana kalau permulaan belajar ilmu, kira macam basic kita belajar ilmu tasawuf tu kan, kita akan belajar untuk kita macam kita menjaga anggota badan kita. Macam mana kita nak jaga mulut kita daripada bercakap benda yang mungkar kan. Macam mana kita nak jaga telinga kita untuk menerima benda yang buruk. Yang tu yang ada dalam ilmu tasawuf untuk kita belajar akhlak tu macam mana. Jadi hasil kalau kita belajar tu ana ilmu tasawuf ni sebenarnya dia dalam sebenarnya. Dia sampai kalau macam bila kita pergi lebih dalam lagi kan, kita macam mana kita nak berakhlak kan, walaupun kita tak depan orang kan, macam mana kita nak berakhlak dengan Allah kan. Dia benda yang detail lah, sampaikan Imam Ghazali lah. Kita tahu Imam Ghazali hebat kan dalam keilmuan kan. Dia kata dia terjun dalam ilmu akidah, dia temui tebing kan. Kemudian dia terjun dalam bidang ilmu fiqh, dia temui hujung pangkal ilmu tu kan. Tapi bila dia terjun dalam bidang ilmu tasawuf kan, akhlak kan, dia tak jumpa pangkal ilmu tu. Dia satu benda yang kalau kita berhalusi tu sangat detail lah, sangat dalam kan. Macam mana kita nak berakhlak tu. Banyak makam. Tapi jangan ni lah, jangan tersimpan macam ada yang belajar ada kata makrifat apa semua tu, tapi dia tak solat dan sebagainya tu, yang tu lain lah. Sebab dalam Islam ni dia memang tak boleh tinggalkan syariat tu. Syariat ada makrifat, hakikat, banyak benda yang dalam tu dia kena berdiri selari lah. Dia tak boleh berdiri dalam macam kalau kita belajar pasal hakikat kan. Kalau macam tak faham pasal hakikat ni, dia kira detail untuk ilmu tasawuf tu kan. Lepas tu dia tak solat kan. Dia belajar detail tapi dia tak solat sebab dia kata dia macam-macam lah. Jadi benda tu batil lah. Sebabnya kita memang hidup kat dunia ni memang kita kena belajar ilmu, kita kena amalkan macam ibadat dan sebagainya tu, solat, puasa. Dia tak ada pengecualian lah. Tak ada lah. Macam nak kata makam ni tak payah solat apa semua tu, yang tu batil lah. Macam tu yang boleh sebut. Ana tak payah, Ana takut kalau Ana terang dalam ni pening nanti. Macam tu lah. Kat dunia ni kalau boleh terima apa tu makam. Tak payah tahu lah. Belajar dulu yang mana yang basic lah. Yang mana yang kita boleh belajar pasal macam mana kita nak jaga anggota badan kita kan. Macam mana kita nak jaga kaki kita apa semua tu. AJK dah bagi lah, lagi 5 minit dah. Jadi wallahualam. Kalau ada persoalan ataupun macam anda rasa Syahrul ni banyak dia punya idea kan. Kalau macam ada macam nak buka perbincangan apa-apa ataupun soalan, boleh lah ajukan. Ada ke? Tiada. Dah ngantuk apa semua. Kalau tak ada, Ana ni je lah. Jadi apa yang Ana bincang sebenarnya bukan bermaksud Ana ni baik bagus yang mana. Dia
sama-sama kita ambil manfaat. Macam kalau Ana tahu ni pun daripada guru juga, daripada ustaz-ustaz kan. Jadi Ana just kongsikan lah apa yang kita ada kan. Kalau macam agama tu kan nasihat kan. Jadi kita saling ingatkan. Kalau macam apa yang dapat, mungkin kalau ada apa-apa input kan yang kita dapat malam ni mungkin daripada Aki Arman ataupun dari mana-mana, kita kalau boleh kita sampaikan tu kita sampaikan lah. Walaupun kita just tulis kat status kan, up status, benda yang simple-simple. Benda tu bagus lah sebenarnya, sebab dia kita macam ingatkan lah. Kadang-kadang walaupun macam contoh orang tu dah pandai kan, dah pandai dalam satu, kita tengok dia ni macam ustaz-ustaz kan. Walaupun ustaz-ustaz kadang-kadang manusia ni tetap memerlukan kepada teguran, nasihat dan sebagainya. Jadi kita panjang-panjangkan lah, walaupun kita kadang-kadang kita ulang benda tu dalam status. Setiap Jumaat kita ajak orang baca kafi, setiap malam ada yang ajak baca ilmu. Jadi benda tu kalau boleh, kalau ada lah usaha macam tu, teruskan lah, selalu mengingatkan. Sama macam malam ni yang kita berkongsi, cuma kongsikan lah apa yang pernah anda dengar, apa yang untuk semua sekira apa yang anda cakap ni, kira mulut anda ni lagi dekat pernah dengan telinga anda. Jadi macam peringatan juga untuk anda kan. Jadi sama-sama untuk kita jaga kita punya ibadat, kita punya akhlak kan. Untuk kalau perbincangan malam ni pasal ibadat dan akhlak kan, anda rasa boleh lah untuk kita ambil manfaat, untuk kita amalkan. Sebab apa panggil, amal, macam mana lah ayat tu, ilmu tanpa amal kira macam sia-sia kan. Jadi apa yang kita dapat malam ni kita amalkan. Macam mana kita ada sebut pasal malu kan, malu untuk melakukan maksiat kan. Kalau mungkin kita ni dari kalangan ahli maksiat kan, kita mulakan dengan kita tinggalkan maksiat di depan khalayak ramai dulu. Kemudian baru kita ke step-step yang seterusnya, sampai kita walaupun di belakang, walaupun tak ada orang di sekeliling kita, kita boleh tinggalkan maksiat. Macam tu lah. Kita mulakan daripada yang mudah untuk kita melakukan. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua lah. Macam tu lah. Untuk kita perbaiki diri kita kan. Macam tu. Allahu'alam, anda rasa tu je kot anda membebel malam ni. Anda Zafkan, ada cikir. Ada soalan ke tu? Maaf, ada satu soalannya. Maaf. Tadi nak tanya tapi tu lah tak dapat. Kalau macam ada apa tu? Macam kalau kita baru lagi nak memahami agama semua tu. Jadi mungkin Aki boleh bagi rujukan ke, ataupun untuk guru ke atau ustaz ke, ataupun social media influencer ke apa kan. Sebab kita tahu orang yang cerita pasal agama ni ramai, tapi kadang-kadang ada yang menyeleweng kan. Ada yang macam bukan ahlinya tapi dia cerita juga kan. So boleh bagi contoh ke orang-orang kita boleh follow ke kan. Sekadar bertanya. Kalau pendapat Ana lah, Ana kalau Ana search kat YouTube kan, Ana selalu search kat YouTube satu page ni apa, Abu Khadijah. Lepas tu Ana tengok balik. Kalau untuk macam rujukan awal lah, yang macam baru-baru nak berjinak kan, Ana boleh bagi list kan channel yang mungkin boleh ni lah. Sebab bagi Ana lah macam seeloknya macam kalau macam kita nak awal-awal ni kita lebih kepada dengar kuliah yang full. Sebab
Anda faham macam kita kadang-kadang macam bila kita tengok dekat TikTok, kita tengok dekat reel, benda yang simple-simple yang short kan. Memang benda tu mudah, tapi kalau betul lah, kalau betul kita nak perbaiki diri kita untuk kita melangkah masuk dalam agama untuk berjinak-jinak ni, seeloknya kita dengar kuliah yang full lah daripada penjelasan ustaz-ustaz. Ustaz yang boleh kata okey macam boleh terima tu, macam tadi Ana ada sebut Ustaz Wadi Anwar yang Syahrul punya mesej dapat reply kan. Ui, dia komen tu. Malu kita. Ustaz Ana tak berapa ingat, tapi Ana selalu tengok macam Ustaz Jafri Abu Bakar. Boleh take note kalau yang nak ni kan, nak follow kan. Macam Ustaz Jafri ni sedap dengar dia, macam dia santai bagi Ana. Macam Ustaz Jafri ni dia lebih kepada sentuh soal akhlak kalau macam Ustaz Wadi ni dia selalu sentuh pasal kiamat. Wabak apa semua akhir zaman. Akhir zaman, macam pasal Dajjal. Lepas tu kejap Ana tengok yang mana yang Ana prefer lagi. Tapi Syahir ada follow tak yang dia punya ceramah yang pasal Imam Mahdi melawat dia tu, ziarah dia? Oh, yang tajuk tu Ana tak ingat dia punya konten. Ui, seram kita nak tengok tajuk dia sebab dia kata Imam Mahdi ziarah dia. Ui, seram Imam Mahdi palsu kan ziarah dia. Macam-macam cerita. Ustaz Jafri yang tadi anda sebut. Lepas tu kalau dari fiqh ni dia tak boleh dengar separuh-separuh sebenarnya. Fiqh ni dia kalau nak faham kan, dia kena pergi daurah kan. Daurah yang online. Ni apa Ustaz Muhadir Jun. UAI Ustaz Azhar Idrus Ustaz Abdul Somad. Boleh juga kalau macam nak dengar yang kadang-kadang dalam YouTube tu dia hurai yang ringkas-ringkas tu kan, boleh. Macam hukum-hukum kan, dia jawab secara ringkas tu boleh nak dengar. Cuma kalau nak dapat kefahaman tu, kalau fiqh ni dia macam mana tah? Kita takut dia pening sebab dia banyak pendapat. Kadang-kadang kalau kita nak faham betul lah fiqh ni, dia kena ni kena luangkan masa betul-betul lah bagi boleh juga rujuk tu laman web mufti banyak juga menjawab kan soalan-soalan yang mufti wilayah boleh rujuk antara yang yang boleh yang boleh terima lah, yang bukan sekadar cakap dan sebagainya kan. Tadi anda ada sebut Ustaz Muhadir Jo. Ustaz Muhadir Jo pun kira penjelasan dia pasal fiqh pun kira bagus mudah juga untuk kita faham. Ustaz Muhadir Jo pun ilmu dia hebat bagi anda. Dia boleh sentuh banyak bidang ilmu, tapi kalau nak kita faham pasal fiqh tu, Ustaz Muhadir Jo dia terang bagi anda faham jelas Anda tulis yang tadi anda sebut. Rasa tu je kot untuk malam ni anda punya anda punya presentation Kalau ada soalan lagi boleh tanya ke EJK dah. Macam mana EJK? Anda dah tak ada apa dah? Dah lambat rasanya. Saya ada soalan lagi? Saya tak ada kot. Okay. Syukur Anda ucapkan kepada Syahir di atas perkongsian berkaitan dengan akhlak Islamiah.
dikurang sedikit hati dan diharap semua dapat mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan oleh Akhi, insyaAllah. Okay, sebelum kita menutup majlis kita pada malam ni, jika dapat sebarang kemusykilan antara antum, ada perkara yang masih belum jelas, mungkin ana menggalakkan untuk kita refer ke bab masing-masing dalam usaha, insyaAllah. Sebelum tu, kita ada antara ustaz yang kita bagi ujukan, insyaAllah. Nanti betul kat chat senarai ustaz, insyaAllah. Kami daripada pihak penganjur mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik makmum di atas kebaikan antum malam ni. Dekat pukul 9 ni, tapi masih boleh ramai lagi 72 orang yang masih boleh komit, insyaAllah. Kami mohon maaf jika ada sebarang kesilapan ataupun kesalahan. Untuk kita punya majlis pada malam ini dengan aspek orang dan soal asli, insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Syahid. Terima kasih Ahmad. Terima kasih Faris. Terima kasih semua. Okay, insyaAllah. Semua. Maaf 11, salah kurang. okay. Alhamdulillah semua ya, insyaAllah. Okay. Terima kasih sama.